Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam 24 jam ni, semenjak Ahmad Zaid Hamidi dibebaskan melalui DNAA, Discharge Not Amounting to Acquittal, ramai orang berdebat, memberi pandangan dan berhujah tentang tindakan ini, dan dari segi justice, dari segi undang-undang, dan adakah tindakan ni wajar mengikut undang-undang dan sebagainya. Mereka menganggap ini isu undang-undang atau isu mahkamah. Dan mereka ada yang tak faham apa dia DNAA tu. Dia tahu makna dibebaskan, tapi DNAA ni bukan acquittal, bukan dibebaskan. Tetapi hanya perbicaraan digantung. Dia tidak bebas dan dia juga tidak bebas. So bermaknanya you are not free yet you are free. Free yet not free. So mereka ni, makna Zaid ni dibebas tapi tak dibebas. Ini mungkin pelik sikit bagi mereka yang tak faham konsep ataupun apa maksud tu DNAA tu. So you can go, but you are not free. So you tak boleh kata you are free to go. Hanya you can go only, but you are not free. So there's a difference between acquittal dan DNAA. So bermaknanya bila-bila masa kalau kerajaan bertukar, mereka boleh buka semula buku ni. Sebab buku tu tak tutup. Buku tu cuma tertangguh, ataupun macam orang Terengganu kata wakaf. Kita tak berhenti, kita wakaf, kita rehat sementara. But the issue is bukan undang-undang. Jadi kalau kita duk bincang isu undang-undang dan kerana benda ni berlaku dan sebagainya, perbincangan kita ni tidak akan ke mana. It's not about the law, it's about politics. Dan saya nak menerangkan sikit hari ini membincang isu politik. Bermaknanya tindakan membebaskan Zaid tanpa dibebaskan di bawah DNAA ialah tindakan politik dan ialah agenda Lim Kit Siang. Bukan agenda Anwar. Agenda Lim Kit Siang. Anwar memang janji Zaid yang Zaid will be acquitted, Zaid akan dibebaskan. Tapi Lim Kit Siang tidak akan benar perkara itu berlaku. Sebab kalau berlaku, dia akan maknanya cederakan DAP, teruk penyokong-penyokong bukan saja penyokong bukan Melayu, tapi penyokong Melayu yang boleh dianggap Melayu liberal pun akan marah dan akan menentang Pakatan Harapan, terutama sekali DAP, sebab mereka semua tahu yang tangkap dan masukkan Najib dan juga Zaid dan Rosmah ke dalam jail dan kemudian disiasat dan di-charge dan perbicaraan sedang berjalan ialah DAP, usaha DAP. Dan DAP menentukan yang perkara ni akan berlaku dengan melantik Tommy Thomas sebagai peguam negara. Sebab tu DAP tekan bahawasanya Tommy Thomas kena jadi peguam negara. Tommy Thomas must be appointed AG sebab Tommy Thomas lah yang akan menjalankan kerja ni, yang akan melaksanakan kehendak DAP untuk menangkap semua pemimpin-pemimpin UMNO, termasuk keluarga, baik bini, baik anak dan sebagainya. So ramai yang kena tangkap termasuk keluarga. Semasa Tommy Thomas menjadi peguam negara, di era yang 22 bulan DAP menjadi kerajaan dengan Mahathir sebagai Perdana Menteri. So dia orang tidaklah boleh kompromi isu ini selepas berusaha begitu kuat untuk menentukan yang Najib, Zaid, Rosmah dan ramai lagi akan ditangkap dan akan di-charge dan dibicarakan. Isi Lim Kit Siang, dia ada memang agenda dia lama dan ia bermula awal tahun lepas iaitu dalam bulan April tahun 2022. April 2022, Lim Kit Siang umum yang dia bersara. He's retiring. Dia akan bersara dari politik. Tapi orang politik mana boleh bersara? Mahathir ni
dah berapa kali dua kali jadi Perdana Menteri, masih tak bersara, masih berterusan untuk politik, dan ramai lagi. Cuma yang betul-betul bersara dan tak terlibat ialah Tun Abdullah Badawi. Tapi Tun Abdullah Badawi itu bukan pilihan dia, sebab dia memang menghadapi penyakit, dan penyakit tu menyebabkan dia tidak berupaya. Jadi dia tak boleh nak terlibat. Walaupun kalau dia nak terlibat, he cannot. So maknanya yang lain tu, kecuali you disakit teruk sangat atau nyanyuk dan sebagainya, mana orang politik masih orang politik sampai hari mereka mati. So Lim Kit Siang, lebih-lebih lagi Lim Kit Siang, dia tak bersara, tapi dia kena beri gambaran yang dia bersara. So sebelum 8 bulan, 9 bulan sebelum PRU 15 tahun lepas, dia umum dia bersara supaya dia beri gambaran, saya tak terlibat. I said, I retired, I'm not involved anymore. Padahal dia involved all the way. Memang dia terlibat. Gambaran saja dia nak beri, dia tidak terlibat. Jadi bila sesuatu benda berlaku, orang tidak akan teropong dia. Tak ada orang akan lihat Lim Kit Siang kata, ini mesti kerja Lim Kit Siang. Ini mesti Lim Kit Siang ni belakang. Oh no, I retire. Saya tak terlibat lagi. So dia nampak ni innocent lah. Anything that happen, apa saja berlaku, jangan kita salah Lim Kit Siang. Dia dah tak ada dah, dia dah bersara dah. So it's a camouflage. Camouflage supaya dia boleh baling batu dan sorok tangan, dan apa benda yang berlaku tak akan nampak yang dia di belakang ataupun dia yang terlibat. That's one thing. So Lim Kit Siang is very much the mastermind. Jangan percayalah kata Lim Kit Siang bersara. No, he's the mastermind. Semua yang berlaku ni, semenjak sebelum PRU tahun lepas, PRU 15, dan sebelum semua yang kita tengok hari ni berlaku. So what happened was, the first thing is Lim Kit Siang terpaksa go into hiding. Lim Kit Siang ni terpaksa masuk dalam camouflage mode, kerana banyak benda akan berlaku. Pilihan raya tahun lepas November, dan selepasnya post-election, dan Lim Kit Siang perlu plan dia punya strategi dan menjadi mastermind kepada semua yang berlaku, tanpa orang nampak, tanpa orang lihat, tanpa orang mengetahui. Actually ini Lim Kit Siang punya kerja semua ni. Dia punya thumbprint ada di semua tempat. Lim Kit Siang sudah diberitahu awal lagi, long before PRU 15. Lim Kit Siang sudah diberitahu oleh Anwar Ibrahim bahawasanya mereka sudah ada deal dengan Zaid. Anwar dan Zaid sudah ada deal. Dan deal ni telah dibuat bulan November tahun 2020. November 2020. Dan Lim Kit Siang bersara April 2022. Setahun setengah lepas tu lah dia bersara officially. And the deal is simple. Habis saja pilihan raya, tak kisahlah result. Berapa kursi menang, berapa kursi kalah, tak kisahlah. Selepas pilihan raya tahun November tahun 2022 ataupun PRU 15, Zaid akan tarik UMNO masuk atau Barisan Nasional masuk kerajaan, bergabung dengan Pakatan Harapan. So gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, dan mereka akan panggil ini kerajaan perpaduan atau kerajaan gabungan Barisan Pakatan. Itu sudah diketahui lebih awal 2 tahun sebelum tu, dan Lim Kit Siang pun tahu. So tindakan Lim Kit Siang lebih baik dia keluar, dia bersara. Jadi jangan nampak yang dia merestui perkahwinan di antara UMNO ataupun Barisan dan Pakatan. Lim Kit Siang kata, saya bersara, I'm not involved, don't ask me. Ini you kena tanya, ni pucuk pimpinan PKR lah, terutama sekali, iaitu Anwar Ibrahim dan Zaid Hamidi. Dia dua orang ni, Anwar dan Zaid Hamidi. Jangan tanya saya ni retired, I'm not involved, I don't know anything. Itu gambaran diberi. So taklah DAP ni ataupun Lim Kit Siang ni dikutuk kerana diam atau kerana setuju UMNO ni join
Pakatan Harapan. Very dangerous, dia kata. Apabila habis saja pilihan raya, terus dia orang bertindak. Okey, pergi menghadap Agung. Undang. Akhirnya Agung setuju bahawasanya Anwar mendapat sokongan Barisan Nasional dan juga Sabah Sarawak. So, apa yang perlu buat? Anwar perlu dilantik Perdana Menteri dan Anwar jemput ni Sabah Sarawak join. Barisan UMNO dah join dah untuk membentuk kerajaan. So the next thing is balasan, ya, reward untuk Zaid ni tarik Barisan atau UMNO masuk kerajaan ialah kes dia akan digugur. Kes dia akan digugur atau dia akan didapati tidak bersalah. So what happened? First of all, dia orang leak satu surat. Surat yang dia leak ni ialah surat ni dari DPP, ya. Timbalan Pendakwa Raya. DPP bulan April tahun 2018, 5 tahun dulu. 5 tahun dulu DPP ada tulis surat Akram tu, DPP Akram. Dia ada tulis surat kepada Peguam Negara memberitahu Peguam Negara tidak ada kes. Actually kalau kita charge Najib ni atas 47 pertuduhan tadi ni, pertuduhan rasuah, kesalahguna kuasa dan sebagainya, kemungkinan besar mahkamah tidak akan convict lah Zaid oleh kerana there's no evidence, tidak ada proof. Ini pandangan DPP. Tapi Peguam Negara tolak pandangan DPP dan terus dengan charge, masih terus charge Zaid. So benda ni sudah 5 tahun lebih ni surat ni dibuat, tapi dirahsiakan. Tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu. Sebab ini surat dari DPP kepada Peguam Negara. Mereka masuk file, mereka diam. Tak cakap apa-apa. So sekarang ni, oleh kerana mereka nak bertindak melepaskan Zaid, maka mereka selepas 5 tahun mereka leak surat ni. Jadi biar surat ni diketahui oleh orang ramai. Lepas tu DPP yang in charge, yang bertugas untuk meneruskan perbicaraan terhadap Zaid, dibuang, disuruh bersara. Dan mereka umum kata ni DPP ni minta nak bersara sebab dia nak buat benda lain. So actually bukan dia minta bersara, dia dipaksa suruh bersara. They asked to go. So they got rid of the DPP baru ni, and they leaked the letter tentang recommendation DPP dulu bahawasanya kes terhadap Zaid ni tak kuat. Susah mahkamah nak boleh mendapati Zaid ni bersalah. So lebih baik jangan proceed dengan kes ni, gugurkan kes ni. So dengan DPP dibuang, dengan surat ni dibocorkan, leak the letter. So the next move is untuk DPP baru, the new DPP, pergi jumpa hakim, beritahu hakim bahawasanya kita nak tarik balik kes terhadap Zaid Hamidi. We want to withdraw the case against Zaid Hamidi oleh kerana beberapa perkara tertentu. So benda ni bukan macam kes Muhyiddin. Kes Muhyiddin ni DPP bawa kes ni ke mahkamah. Hakim tengok kes ni dan hakim kata, mana ada bukti? Manakah awak kata ni Muhyiddin ini melakukan rasuah ke, salah guna kuasa ke, whatever. There's no proof. DPP kata, tak apa, masa kita bicara besok, kita akan tunjukkan bukti. Masa bicara. Hakim kata, tak boleh. Saya nak tengok dia punya bukti sekarang. Kalau sah ada bukti, kita proceed. Tapi kalau awak tak boleh tunjuk bukti sekarang, awak kata tunggu bicara baru tunjuk, bermaknanya sekarang ni awak belum ada bukti lagi kan? So maknanya kes terhadap Muhyiddin kena gugur lah. Tunjuk bukti dulu baru bicara. Jangan bicara dulu then baru kita tunjuk bukti. That's not how it's going to work. So oleh kerana pendakwa raya gagal menunjuk bukti terhadap Muhyiddin, maka keputusan hakim kita tarik balik kes. Kita tak boleh nak proceed sebab yang
penting sekali, yang penting sekali ialah bukti. Kalau awak tak ada bukti, maknanya tak ada kes lah. Drop the case. So Muhyiddin tu, so dia orang cuba kata sama kes Muhyiddin, kes Zaid ni sama, ini apa Saifuddin Nasution kata it's not the same. It's not the same. In fact, pendakwa raya bantah. They insist dia nak proceed. Hakim yang tak mau proceed sebab pendakwa raya ni gagal menunjukkan bukti. Kes Zaid ni lain. Kes Zaid ni hakim dah dengar kes tau. Terlebih awal dulu. So bila hakim dengar kes ni dan dia tengok, dia kata okey, ada kes. Hakim puas hati. Puas hati yang ada kes dan kes ni boleh diteruskan oleh kerana memang ada bukti yang boleh membuktikan Zaid ni melakukan satu jenayah. The judge satisfied. Terima kasih kes. Okay, fine, we proceed. So, yang menarik kes ni bukan hakim yang gugurkan. Yang tarik kes ni pendakwa raya. Kalaulah pendakwa raya ni nak tarik balik kes ni, hakim tak boleh kata apa. Hakim tak boleh kata, no, kita proceed. Saya nak teruskan kes Zaid ni. Bukan kuasa hakim. Hakim cuma dengar dan menghakimkan perbicaraan bergantung kepada penyampaian DPP, Timbalan Pendakwa Raya, dan penyampaian pihak pembela, the defense counsel. So kedua-dua lah, pendakwa raya present case dia, this defense counsel present case mereka, dan hakim tengok di antara dua ni siapa yang lebih boleh dikatakan lebih tepat. So the judge only judge based on the presentation of both sides. The judge tak boleh decide nak charge ke tak mau charge. Tapi yang hakim boleh tengok whether case ni kuat ke tak kuat. Dan hakim kata kuat. Tapi hari ni dia orang tarik balik kes terhadap Zaid dan tidak mau proceed. Dan dia orang bagi DNAA. So dia orang terkejut lah. Nombor satu, kenapa you tarik balik kes? Padahal hakim kata ada kes. Mengikut hakim ada kes. Tapi you tarik balik. Itu nombor satu. Nombor dua, kenapa you tak equate? Kenapa DNAA? Kenapa discharge not amounting to acquittal? Bermaknanya tergantung. You tak kata Zaid bersalah, tapi juga you tak kata Zaid tidak bersalah. In short, you tak kata apa-apa. You tarik balik je, you diam. Tanpa beritahu actually Zaid ni tak bersalah. Or actually Zaid ni bersalah. You tak cakap bersalah ke tak bersalah. You cuma, saya tarik balik kes, full stop. No reason. I tak kata bersalah tak bersalah. So ini yang jadi pelik. Sebab apa macam tu? Kalau nak bebaskan Zaid, bebaskan dia. Sebab apa awak bebaskan Zaid, tapi ni tali ni masih duduk ni dekat leher dia ni. Maknanya kalau tali masih duduk dekat leher, you tarik aja dia tercekik, dia mati. You can suffocate him by pulling the rope. Bagi dia bebas terus. Bebas macam ni tak bebas. DNA bukan bebas. DNAA ni hanya benar dia balik rumah. Tapi tak semestinya dia bebas atau tidak akan ditarik balik untuk masuk penjara. Boleh. You can cancel this DNAA, panggil dia balik bicara and then bagi dia masuk penjara. This is not really free. So sebab apa pelik sangat you nak bagi dia, you nak bebaskan dia, tapi sebaliknya you tak bebaskan dia juga. Neither here nor there. Bebas pun tak bebas pun tak. Ini yang pelik. So the thing is, actually perjanjian di antara Zaid dan Anwar, di mana Anwar sekira Zaid tarik UMNO dan Barisan Nasional menyokong kerajaan dan menyokong Anwar menjadi Perdana Menteri, Zaid akan menerima balasan or Zaid will be rewarded dengan kes dia ni digugur. But that did not happen. Cuma dia beri dia half saja. Dia tak bagi 100%. Dia bagi 50%. You boleh balik rumah lah. You tak payah pergi masuk jail. Tapi you tak bebas. Pula. Jadi macam mana ni? You tak bagi I 100% free. You bagi I 50% saja. Ini strategi Lim Kit Siang. Lim Kit Siang tak mau Zaid diberi kebebasan sepenuh. 100%. Sebab kalau Zaid acquitted,
under this double jeopardy, once you dah acquit Zaid, you tak boleh charge dia sekali lagi. That's it. You charge dia sekali, you bawa dia ke mahkamah, dihadapkan ke depan judge, dan you bicara. Lepas tu, kalau didapati tidak bersalah atau di-acquitted ke ataupun whatever lah, that's it. Finish. Kalau you kali kedua nak tarik Zaid balik masuk mahkamah, tak boleh. Sekali aja. Double jeopardy. You cannot charge him twice. You cannot put him on trial twice. Once, finish. Tapi dalam DNAA ni, you boleh second round. Kalau you nak kenakan Zaid, lepas ni, you boleh tarik dia balik masuk mahkamah second round. Acquittal, no second round. One strike. Finish. Tapi DNAA ni you boleh 2 kali strike. Ini kelebihan DNAA. Bermaknanya, sekira mereka nak kenakan Zaid sekali lagi, boleh. Dia boleh cancel DNAA itu, tarik Zaid balik ke mahkamah, bicara dia sekali lagi dan masuk dia dalam jail. So bermaknanya, Lim Kit Siang sudah pegang batu Zaid. Dia pegang dan dia squeeze kuat-kuat sampai Zaid tak boleh nak bernapas. Squeeze his balls until he cannot breathe. That is Lim Kit Siang strategy. Kita tak boleh bagi Zaid bebas. Kalau Zaid bebas, bahaya. Ini macam orang Melayu kata, melepaskan anjing tersepit. Anjing tersepit kita lepaskan, dia pusing balik, dia gigit kita. What we got to do, we got to put this dog on a leash atas tali itu. So anjing tu tak boleh lari ke mana. Kita kontrol. Kalau kita bagi tali tu panjang, okey, jauh sikit dia boleh pergi. Kalau kita tarik tali tu sampai anjing tu cekik, dia tak boleh nak apa, dia tak boleh buat apa. So anjing tu bila kita pegang, orang yang bela anjing tahulah, bila kita bela anjing, kita pegang anjing tu atas leash tu, dia tak boleh nak ke mana. Nak gerak tekak pun tak boleh. Dia jadi loyal lah. Dia tak lawan. Kalau kita lepaskan dia, dia jadi garang. Dia mari balik. Silat-silat kita lepaskan dia, kita yang kena gigit nanti. Ni anjing tersepit punya cerita ni lah. So what we do now, we don't let this dog go. We hold this dog on a very tight leash. Tali pendek. Dan kita jangan bagi anjing tu pergi ke mana-mana kecuali dengan kebenaran kita. Kalau dia nak pergi kiri, kita tak mau, kita tarik dia. Tercekik dah, tak boleh nak ke kiri. So anjing ni bila dah kita tarik leash tu tercekik, dia diamlah, dia duduk diamlah, dia tak lawan lah. So this is what they done. They not free this anjing tersepit bernama Zaid Hamidi. Dia ikat tekuk Zaid tu dengan tali anjing tu. And kita akan kontrol anjing ni selama-lamanya. Anjing ni akan buat apa kita nak suruh buat. Sit, dia sit. Stand, dia stand. Dia ikut arahan. Anjing ni pun pandai ikut arahan tuan dia. And bermaknanya selama-lamanya Zaid akan dimiliki oleh Lim Kit Siang dan DAP. Dan sekiranya Zaid ni tak buat apa Lim Kit Siang dan DAP nak ni, mereka boleh ambil tindakan terhadap Zaid. Zaid akan diperingatkan selama-lamanya. Jangan lupa, kes engkau ni DNAA, buku tak tutup. Buku masih ada atas meja. Terbuka. Open book on the table. Not close. Anytime. Kita boleh sambung semula perbicaraan you dalam mahkamah. 47 kes, 47 charge tersebut, dan kita boleh masukkan awak ke dalam penjara. So sekarang ni, Zaid ni bukan saja anjing yang tersepit, yang tidak dibebaskan, tapi anjing yang tali duk ikat dekat tengkuk ni, and to make it even more beautiful, dia punya benda tu dipotong, dikasih. So, bila dah benda tu dah tak ada dah, batu dah tak ada dah, nak kata anjing perempuan, anjing betina, bukan. Nak kata anjing jantan, bukan juga. Cuma anjing aja menyala. Tapi celak
celah kangkang tu, there's got nothing left anymore. Pasal benda tu duduk dalam tangan Lim Kit Siang. Kita akan sambung esok dan lusa dan cerita tentang strategi Lim Kit Siang yang saya duk kata hari ni apa yang dia buat. Dan semalam juga saya duk ceritalah isu tentang DNAA ni. Hari ni video yang kedua. Dan saya akan terangkan apa dia agenda sebenar Lim Kit Siang dengan dia potong Zaid Hamidi punya benda anu tu dan kontrol Zaid melalui tali yang cekik dia tu sampai dia tak boleh nak bernafas. It's a very interesting story dan saya akan dedahkan ni dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum. Salam sejahtera.